Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muammar dan Atul, apa khabar hari ini? Alhamdulillah kami Alhamdulillah. sihat. Nurhati sendiri apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sihat pada pagi ini ya. Jadi tadi cakap pasal bab makanan Aha. macam mana? Tadi kan Jadi tanya mungkin Nurhati. Nurhayati dapat mengongsikan terlebih dahulu kepada kita ni sebelum mengongsikan informasi di mana makanan tradisi kita ni. Pastinya Nurhayati tahu ya apakah makanan tradisi kita ni antaranya yang diminati oleh bukan sahaja kepada orang-orang veteran kita ni, namun juga belia-belia kita ni pada masa kini. Seperti biasanya kalau kita ni di Brunei ni makanan tradisi yang masih lagi diminati anda lain anda bukan ambuyat tu. Selain daripada tu selain daripada makanan-makanan sampingan yang disajikan lah bersama ambuyat ni, banyak juga restoran-restoran Betul. di Blyth ni menyediakan masakan-masakan yang dikreatifkan ataupun dilainkan selain daripada seperti ikan-ikan goreng, masakan yang lain lah seperti sayur lemiding dan sebagainya. Akan menambah lagi ampap, lalap dan sebagainya. Banyak kan sebut tapi bab-bab ambuyat tadi sekarang tak. Okey, mungkin banyak info yang ingin dikongsikan dari daerah Blyth kami serahkan kepada Nurhayati. Jadi silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita Muammar dan Atul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blyth pada pagi ini, dan seperti biasa sudah kita akan mengongsikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Blyth dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Kalau ada keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini nampak cerah saja. Dengan demikian apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Kalau ada, saya bacakan dulu beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Blyth, yang mana esok 7 hari bulan Mac 2021 akan diadakan pertandingan Tausyih Belia dan Belia Wanis daerah Blyth, anjuran takmir Masjid Pekan Seria yang akan dijadualkan berlangsung pada jam 8.30 pagi bertempat di Dewan Masjid Pekan Seria. Manakala Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan satu acara Bazar Buku 2021 bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-31, dan bagi daerah Blyth ianya akan diadakan pada 13 dan 14 hari bulan Mac 2021 di KB Central Blyth yang akan bermula jam 10 pagi sehingga jam 9.30 malam. Manakala satu aktiviti kem latihan sukan badminton, anjuran Persatuan Badminton Daerah Blyth dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blyth akan diadakan bermula pada 13 sehingga 18 hari bulan Mac 2021 bertempat di Dewan Badminton Gudang Beras Kuala Blyth, yang mana kem ini adalah bagi belia yang berumur 17 tahun ke bawah dan terhad kepada 25 orang pemain sahaja. Dan untuk pendaftaran sila hubungi Abdul Hani di talian 875-2747 ataupun Haliwi di talian 875-2454 ya. Baiklah, itu dia beberapa acara yang bakal diadakan di daerah Blyth, dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Kuih penyaram merupakan salah satu kuih tradisi masyarakat Ketani. Pada zaman dahulu, kuih ini dihidangkan pada majlis-majlis tertentu. Sebut saja kuih penyaram, pastinya Auda dapat membayangkan sejenis kuih yang berwarna coklat gelap ataupun yang terbaru berwarna hijau dengan tekstur yang lembut di tengah-tengah tetapi rangup di bahagian tepi dan berasa sedikit manis. Kuih tradisi penyaram ini masih popular dalam kalangan masyarakat Ketani jika dilihat dari segi penjualannya.
seorang pengusaha kuih penyaram yang sudah lama berniaga kuih ini. Bersama anaknya, Sudi mengongsikan pengalamannya. Kami ingin bertanya arah kita, banyak-banyak kuih, kenapa kuih penyaram? Kuih penyaraman ni sebenarnya kuih tradisional kita ni kan. Jadi seharusnya kita ni teruskanlah tradisi membuat penyaram daripada turun-temurun lah. Jadi macam kita sendiri ya, dari mana habis kita belajar penyaraman ni? Sebab yang tadi ketahui, kuih penyaraman ni bukannya senang untuk dibuat. Benar pulang tu. Sebenarnya dari arwah mama kedekku dah dulu mula buat kuih. Tahu lah orang tua-tua dulu kan pandai buat kuih kan. Jadi selebihnya tu anak kedekku, my eldest daughter tu menolong. Dia terus diwarisinya lah, terus ditolongnya nininya sampai inilah. Jadi selain daripada anak kita, siapa lagi yang ada menolong lah untuk membuat kuih penyaraman? Kalau mengikut ke dia yang memulakan, kalau dari keluarga kami lah, membuat dua petu ini campurannya sebelum menggoreng. Lepas satu kalau ia kurang sehat kadang-kadang, jadi suaminya lah yang menolong. Dia sekarang ini pun suaminya yang meneruskan membuat penyaraman. Jadi sambutan daripada orang-orang Ketani mengenai kuih penyaram, sebab penyaram kita ni lain lah. Walaupun penyaram, tadi tahu penyaram, tapi ia orang cute dilihat. Yang uniknya ia damit lah saja kan. Sebab tu pun daripada dia je lah membuat tercucur damit berterusan pada apa ni, orang suka melihat kan dan suka makan lah. Alhamdulillah je lah ada sambutan itu, diteruskanlah dengan cute-nya tu dia. Bagi memastikan kuih penyaram dijual dalam keadaannya yang masih panas dan rangup, kuih tersebut cuma akan digoreng atau dicucur adunan kuih tersebut di lokasi setiap kali jualan diadakan. Yang dilihat ada penyaram klasik, ada juga penyaram pandan. Jadi dari mana timbulnya untuk membuat penyaraman ni macam ada perasa pandan lagi? Ia tak mula memanglah klasik saja kan, penyaram yang asalnya tu guna gula apung apa. Sekali lama-lama diorang mencuba improvise lah macam membuat perasa lain. Kali yang uniknya perasa pandan inilah yang paling sesuai lah. Itu diorang teruskan lah. Kali orang pun suka, customer mungkin banyak mencari penyaram pandan. Ia tengahnya ni kali di Belait penyaram pandan. Kalau kan mau datang ke kemari harap bundokannya. Selalunya kalau macam sehari kita berjual berapa banyak penyaram tu yang lakulah? Alhamdulillah kalau dalam satu kontainer tu mungkin muatnya macam mana tu macam tidak pernah tahu tu berapa banyak tapi alhamdulillah banyaklah. Akhir sekali apa saranan kita lah, mungkin belia-belia Ketani ada lagi ingin mengetahui pasal kuih tradisional selain daripada penyaram. Apa nasihat kita untuk belia-belia? Entah macam mana, sebab barang ni kalau sudah timbul minat dan suka membuat itu, jadi kita ni cubalah mewarisi apa yang ada keluarga kita ni kan, macam seperti penyaraman ni lah. Kalau macam sudah dapat sambutan lagi, itu membuat kita ni motivated lah, membuat makin lagi orang suka, makin lagi kita ni inspired lah by the sambutan itu. Kuih penyaram yang dijual ternyata mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan sebahagian daripada pelanggan membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Lebih-lebih lagi, harganya yang murah, iaitu RM1 sahaja untuk 4 biji kuih penyaram. Semoga dengan bahan yang kami paparkan pada kali ini, sedikit sebanyak dapatlah dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi auda di luar sana yang ingin melibatkan diri dalam bidang perniagaan.